Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tambim bil khair wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adim. Alhamdulillah, sentiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehinggalah ayat 63. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung bermula ayat 64 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insyaAllah ta'ala. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Yang bermaksud, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan supaya ia ditaati dengan izin Allah. Dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri datang kepada Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 64 ni dan ayat selepas ni nanti ni berbicara tentang kewajipan kita untuk mentaati Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul daripada kalangan rasul-rasul Allah Ta'ala illa liyuta'a, melainkan supaya ditaati. Maka tujuan para rasul Allah Ta'ala dihantar Allah Ta'ala kepada umat manusia, termasuklah kepada kita, supaya kita mentaati rasul-rasul itu fi jami'i ma umiru bihi, dalam semua apa-apa yang kita diperintah dengannya, atau meninggalkan semua apa-apa yang dilarang kita daripada melakukannya. Ya. Dan ini ketaatan kepada rasul ini adalah mutlaq. Ya. Li'anna Allah amara bi ta'atihim mutlaqan. Allah Ta'ala perintahkan kita pada ayat 64 ni supaya mentaati Rasul itu secara mutlak. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu yang dibawa oleh Rasul itu yang boleh kita tidak taati, yang boleh untuk kita menolak. Tak ada. Semua mesti kita taati secara mutlak. Ya. Dan ini berdasarkan ayat ini, maka sabitlah ismah, ya, kemaksuman para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka dikatakan maksum? Maksum ni artinya tak ada kesalahan, tak ada dosa dan tak ada kekurangan, ya. Kenapa macam tu? Kerana Allah Ta'ala pada ayat ni perintahkan kita untuk taat kepada rasul-rasul Allah Ta'ala tu secara mutlak. So kalau diperintahkan mereka kita taati secara mutlak, artinya mereka maksum. Tak ada sesuatu yang salah yang mereka bawa. Tidak ada sesuatu yang tersilap yang mereka bawa. Ini berbeza misalnya perintah Allah Ta'ala untuk mentaati pemimpin atau ulul amr dalam Al-Quran.
Ya. Perintah untuk mentaati ulul amr itu tidak secara mutlak. Kenapa? Kerana ulul amr itu tidak maksum. Mereka tidak maksum. Pasti ada kesalahan, ada kesilapan. Manakala Rasul-Rasul Allah Ta'ala perintahkan supaya kita taat kepada mereka secara mutlak, tanpa terkecuali, kerana mereka maksum. Tidak ada sebarang kesalahan mereka dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan risalah Allah, dan tidak ada sebarang kesilapan mereka. Dan tidak ada kesalahan-kesalahan dosa mereka. So, oleh kerana itu, kita wajib taat kepada mereka secara mutlak. Baik. Pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ. Dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul pun melainkan ia supaya ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang dapat mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul yang lain itu hanyalah mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mereka yang diizinkan Allah. Kalau tidak diizinkan Allah Ta'ala mereka untuk mentaati Rasul itu, mereka tidak akan dapat mentaati Rasul tersebut. Ya? Maka oleh kerana itulah kita perlu untuk meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri kita taufik untuk dapat mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Kerana Allah mengatakan, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ. Ya, tidaklah kami mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Ya, maka at-ta'atu minal muti' sadiratun biqada'illahi wa qadrihi. Maka ketaatan seseorang yang taat kepada Rasul itu datang daripada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu untuk sentiasa meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufiknya untuk dapat sentiasa mentaati ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kata para ulama, fad-da'watu 'ammah wat taufiqu khassah. Ya. Dakwah itu am, kepada semua disampaikan. Tetapi yang mendapat taufik itu hanya orang-orang tertentu sahaja. Dakwah itu disampaikan kepada semua orang. Tetapi yang dapat mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu hanyalah mereka-mereka yang dikurniakan Allah Ta'ala taufik. Maka kalau kita sudah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Kerana kita telah dipilih Allah untuk mendapat taufiknya dalam mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tak semua orang dapat. Tak semua orang dapat. Walaupun mereka sudah mendengar dakwah Nabi, risalah yang Nabi bawa, tapi tak semua dapat. So kalau kita dah dapat, Allah Ta'ala izinkan kita untuk dapat mentaati Rasulullah, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka bersyukurlah kerana kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat ini, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim.
Kemudian Allah mengatakan, dan kalaulah mereka ketika menganiaya diri mereka sendiri, ketika melakukan perbuatan maksiat, ketika melakukan perbuatan buruk, ja'uka, mereka datang kepada Muhammad, fastaghfirullah, lalu mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta ampunkan dosa-dosa mereka kepada Allah Ta'ala, lawajadullaha tawwabar rahima, nescaya mereka akan mendapati Allah sebagai Rabb yang maha penerima taubat dan maha mengasihani. Ya, ini bererti bahawa sesiapa sahaja yang melakukan kezaliman, sesiapa sahaja yang melakukan keburukan, kalau dia mahu datang bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa dia. Kerana Allah itu Rabb yang maha menerima taubat dan Rabb yang maha mengasihani. Pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan ja'uka, mereka datang kepada Muhammad. Kata para ulama, hadal maji' ila Rasul sallallahu alaihi wasallam mukhtassun bihayatihi. Maksud mereka datang kepada Rasulullah pada ayat ni, ini dikhaskan hanya semasa hidup Nabi saja. Ya, hanya semasa hidup Nabi saja. Li'anna siyaq yadullu ala dhalik, kerana ayat ni menunjukkan demikian, ya. Liqaunil istighfar minar rasul la yakunu illa fi hayatihi, dan kerana istighfar Rasulullah itu tidak mungkin kecuali semasa hidup Nabi SAW. Wa amma ba'da mautihi, adapun selepas Nabi tiada, sekarang Nabi dah tak ada, fa innahu la yutlabu minhu syai', maka kita tak perlu minta Nabi untuk istighfarkan kita lagi. Ya, tak boleh. So macam mana kita nak beristighfar sekarang Rasulullah dah tak ada, istighfar sahaja langsung kepada Allah. Ya, cuma dahulu oleh kerana Rasul masih ada, maka perantaraan Rasul untuk mengistighfarkan mereka kepada Allah Ta'ala itu sesuatu yang digalakkan. Sekarang Rasulullah dah tak ada, macam mana kita tak boleh berjumpa lagi dengan Rasulullah? Maka kita beristighfar sajalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, kita teruskan ayat yang ke-9, ayat yang ke-65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Yang bermaksud, maka demi Tuhan Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Ya. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, fala wa rabbik, maka demi Tuhan Muhammad. Allah Ta'ala bersumpah binafsihi al-karimah, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang maha mulia. Anna haula'i la yu'minun haqiqatan, bahawa mereka tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, hatta yaj'aluka, sehingga akan mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai orang yang memberikan keputusan fima waqa'a bainahum min niza'in fi hayatik, ya, daripada perselisihan yang berlaku di antara mereka ketika mana engkau hidup. Wa yatahakamu ila sunnatika ba'da mamatika, dan mereka berhukum kepada sunnahmu selepas engkau tiada. Ya. Jadi pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahawa demi Allah, ya, tidaklah beriman mereka dengan keimanan yang sebenar-benarnya hatta yuhakkimuka, sehingga akan mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, pengambil keputusan fima syajara bainahum, tentang perselisihan yang timbul dalam kalangan mereka. Jadi pada masa dahulu
pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan seseorang itu benar-benar beriman sehingga kan dia menjadikan Rasul sebagai hakim terhadap segala sesuatu perselisihan yang berlaku dalam kalangan mereka. So bagaimana dengan keadaan kita sekarang, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun tiada. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tak ada. Macam mana kita nak berhakim dengan Rasulullah? Maka ada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Berhakimlah dengan itu. Putuskanlah perkara perselisihan dengan itu. Jadi daripada ayat ni kita dapat belajar bahawa al-imanu bila taslimi li ahkami syar', beriman, keimanan tanpa berserah diri kepada hukum hakam syara' Allah Ta'ala, maka itu hanya sekadar dakwaan sahaja. Kalau ada orang dia berkata saya beriman, tetapi dia ni tidak mahu tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mahu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber untuk mengambil keputusan-keputusan dalam perselisihan dia, maka itu sebenarnya belum lagi betul-betul beriman. Jadi orang-orang yang beriman tu, mereka memutuskan perselisihan perkara dalam kehidupan mereka berdasarkan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah syariat Islam. Itu yang menjadi pegangan bagi mereka dalam menyelesaikan permasalahan mereka, ya, perselisihan yang timbul di antara mereka. Itu yang dijadikan sebagai panduan. Jadi kalau ada orang tidak mahu dengan itu, ini berarti dia belum betul-betul beriman. Kita menjumpai ada orang-orang yang berkata ana muslim, saya ni orang Islam, dia kata. Saya orang Islam, dia kata. Lakin ma arda ayuhakkimana al-Islam. Tapi dia mengatakan, tetapi aku tak redha kalau keputusan ni diambil berdasarkan hukum Islam. Ya, hari ini kita jumpa setengah orang Islam macam ni, ya. Dia mengaku sebagai Islam, saya ni orang Islam, dia kata. Tapi dia tidak mahu berhukum dengan hukum Islam. Dia seolah alergik dengan hukum Islam. Dan dia memandang rendah kepada hukum Islam. Memandang kolot, tertinggal, tak relevan dan lain sebagainya. Ini menjadi satu tanda bahawa iman pada diri orang yang macam ni belum lagi sebenar-benar iman. Jadi orang yang betul-betul beriman tu, dia memang menjadikan pegangan dia syariat Islam ni yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Persoalan-persoalan, perselisihan-perselisihan yang berlaku dalam kehidupan dia, dia selesaikan, dia cari solusi, ya, berdasarkan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Allah Taala sebut, tak cukup di situ saja. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka ada sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Artinya tak cukup sekadar berhukum atau menjadikan Rasulullah sebagai hakim atau menjadikan sunnah Nabi SAW sebagai rujukan dalam memutuskan segala perselisihan, tetapi mestilah la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait. Tidak boleh ada merasa keberatan dengan keputusan yang dibuat oleh Nabi SAW.
wa yusallimu taslima, mesti menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Tak boleh ada orang dia terima, dia kata yalah, kita tetapkanlah dengan hukum Islam ni, ya, tetapi hati dia kecewa, dia merasa keberatan. Maka salah satu daripada bukti seseorang betul-betul beriman itu ar-ridha wat taslim bima jaa bihi rasul. Dia redha dan menerima apa-apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tak keberatan, dia tak membantah, dia tak melawan, tapi dia terima dengan hati yang redha, hati yang lapang. Kemudian dia pasrahkan sepenuhnya terhadap keputusan yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna katabna 'alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا." Kata Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kalau kami wajibkan mereka dengan perintah, bunuhlah diri kamu sendiri atau keluarlah dari tempat kediaman kamu, nescaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sedikit di antara mereka. Dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat pengajaran yang meliputi suruh dan tegah yang telah diberikan kepada mereka, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih meneguhkan iman mereka, ya. Baik, pada ayat ni Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walau anna katabna alaihim, ay walau ajabana ala haula'il munafiqin, seandainya kami wajibkan kepada mereka orang-orang munafik, al-mutahakimina ila taghut, yang mana mereka berhukum kepada hukum taghut sebagaimana dijelaskan pada ayat-ayat sebelum ni, ya. Pada ayat-ayat sebelum ni kan Allah Ta'ala mengatakan bahawa orang-orang munafik ni berkata, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan kami juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka berhukum dengan hukum taghut, dengan hukum selain hukum hakam Allah Ta'ala. Mereka berkata beriman kepada kitab-kitab Allah, tetapi dalam keseharian mereka, mereka berhukum kepada hukum selain hukum Allah, ya. Maka Allah mengatakan pada ayat ni, walau ajabana ala haula'il munafikin, seandainya kami wajibkan kepada mereka orang-orang munafik yang berhukum dengan hukum taghut itu, ayyaqtula ba'dahum ba'da, supaya sebahagian mereka membunuh sebahagian, sebagaimana yang berlaku pada zaman Bani Israel dahulu. Kalau mereka hendak bertaubat, mesti sebahagian membunuh sebahagian yang lain, ya. Bukan bunuh diri maksudnya dekat sini, ya. Maksudnya membunuh sesama mereka, ya. Awikhruju min diarikum, atau mereka diperintahkan supaya keluar meninggalkan kampung mereka, negeri mereka. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum, maka sudah pasti mereka tidak akan melakukannya. Maka kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika beliau mentafsirkan ayat ni, yukhbiru ta'ala annahu law kataba ala ibadihi al-awamir asyaqqah ala nufus. Allah Ta'ala mengkhabarkan melalui ayat ni, seandainya Allah Ta'ala fardukan kepada hamba-hambanya perintah-perintah yang berat terhadap jiwa, seperti membunuh diri, ya, atau meninggalkan negeri tempat tinggal, lam yaf'alhu illa al-qalil minhum, maka tidak akan ada yang melakukan itu melainkan sedikit sahaja. So oleh kerana itu, falyahmadu rabbahum, oleh kerana itu sepatutnya mereka memuji Allah,
wal yashkuruhu, dan bersyukur kepada Allah, ala taysiri ma amarahum bihi minal awamir, kerana Allah Ta'ala telah memerintahkan dengan perintah-perintah yang mudah. Jadi pada ayat ini Allah mengatakan, seandainya Allah Ta'ala perintahkan mereka dengan perintah-perintah yang berat, seperti membunuh atau keluar daripada negeri sendiri, pasti mereka tak akan buat. Dan ini Allah Ta'ala tak perintah. Apa yang Allah Ta'ala perintah? Yang Allah Ta'ala perintah dengan perintah-perintah yang mudah. Tapi mereka tak mahu melakukan. Ya, tak mahu melakukan. Jadi ada sebenarnya sebab nuzul ayat ni dijelaskan oleh setengah ulama tafsir, ya, bahawa suatu hari ada seorang yang bernama Thabit bin Qais, ya, dan seorang Yahudi, mereka saling berbangga-bangga. Orang Yahudi itu berkata, demi Allah, kalau Allah menyuruh kami bunuh diri, maka kami akan melakukannya, dia kata. Ya, Thabit pula berkata, demi Allah, kalau Allah menyuruh kami bunuh diri, maka kami akan melakukannya. Itu mereka kata. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat ni, walau anna katabana alaihim an iqtulu anfusahum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Seandainya Allah perintahkan kamu untuk untuk membunuh diri kamu ataupun supaya meninggalkan negeri kamu, pasti tidak akan ada yang melakukan itu melainkan hanya sedikit sahaja. Maka salah satu sebab berlakunya fitnah, kata para ulama, ialah antat suruka ma umirta bihi syar'an wa tanshaghal bima lam tu'mar bihi. Antara punca berlakunya fitnah itu ialah seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan kepadanya oleh syarak, dan ia sibuk dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syarak. Ya. Baik. Kemudian pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, dan sesungguhnya kalau mereka amalkan nasihat, pengajaran yang disampaikan kepada mereka, yang mana di dalamnya ada perintah dan ada tegahan, ya, yang telah diberikan kepada mereka, lakana khairan lahum, nescaya itu yang terbaik bagi mereka, ya, wa ashadda tathbita, dan lebih meneguhkan iman mereka. Jadi pada hujung ayat 66 ni sampailah nanti ayat 68 ni Allah Ta'ala menjelaskan keutamaan mengikuti nasihat yang disampaikan, ya. Pertama Allah Ta'ala sebut, ya, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi, seandainya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka, iaitulah mengamalkan syariat ni, yang mana di dalamnya ada bentuknya perintah, suruhan, dan ada bentuknya tegahan. Ganjaran pertama kalau mengikuti nasihat Allah Ta'ala dan Rasulullah itu, lakana khairan lahum, pasti itu yang lebih baik bagi mereka. Jadi disifati mereka dengan kebaikan, artinya keburukan, lawan dia keburukan tak ada. Ya, ini pertama. Yang kedua, kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ashadda tathbita, dan kalau mereka menuruti itu, maka lebih meneguhkan iman mereka. Seandainya mereka mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, pertama mereka akan mendapatkan kebaikan, yang kedua mereka akan lebih teguh lagi dalam keimanan, ya, lebih meneguhkan keimanan mereka. Maka orang-orang yang mengikuti nasihat yang disampaikan, nasihat agama yang disampaikan kepada dia, dapat meneguhkan keimanan dia, ya, kalau dia amalkan. Maka dikatakan as-sibat la yakunu bi kathrati al-istima' lil mawa'id, maka supaya iman kita tu teguh bukanlah semata-mata dengan banyak kita mendengar nasihat. Innama yakunu bi fi'li hadhihi al-mawa'id,
tetapi iman kita dapat teguh dalam dada, dalam hati kita apabila kita mengamalkan nasihat-nasihat yang kita dengar. Jadi iman dalam diri kita ni, ia tidak akan kukuh kalau kita cuma sekadar mendengar nasihat. Ya, sekadar mendengar nasihat dia tidak akan kukuh. Apa yang membuat keimanan kita ni kukuh dalam hati, kuat dalam hati kita? Apabila kita mengamalkan apa yang dinasihatkan. Sebab tu pada ayat ni Allah mengatakan, walau annahum fa'alu, seandainya mereka melakukan, mengamalkan ma yu'azuna bihi, apa yang dinasihatkan kepada mereka, yang terdiri daripada suruhan dan tegahan daripada Allah Ta'ala, lakana khairul lahum. Pertama, pasti itu yang terbaik untuk mereka. Yang kedua, asyadda tathbita, dan itu akan dapat akan dapat mensabitkan, mengukuhkan keimanan dalam diri mereka. Kemudian kata Allah pada ayat 67, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan ini yang ketiga, ya. Dan setelah mereka berkeadaan demikian, tentulah kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami pahala balasan yang amat besar. Ya, yang ketiga, ganjaran orang-orang yang mengikuti, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada dia dalam agama ini akan mendapat ajran azima, ganjaran pahala yang amat besar. Apa dia? Iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar, ya. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala sebut pada ayat 68, ya, wala hadainahum siratan mustaqima, dan tentulah kami pimpin mereka ke jalan yang lurus. Orang-orang yang mengamalkan nasihat-nasihat agama yang terdiri daripada suruhan dan tegahan akan mendapat hidayah daripada Allah, sehingga Allah Ta'ala akan pimpin dia sentiasa berada di jalan yang lurus, tidak akan terpesong kepada kesesatan, tidak akan terpesong kepada kemaksiatan. Jadi berdasarkan ayat 66 sampailah ayat 68 ni, ada 4 keutamaan orang-orang yang mengamalkan nasihat agama yang di dalamnya ada suruhan dan tegahan. Pertama, lakana khairul lahum. Pertama, kalau dia mengamalkan nasihat agama ni, itulah yang terbaik untuk dia. Artinya akan banyak kebaikan yang datang kepada dia, dan dia sendiri termasuk daripada golongan pilihan yang terbaik, ya. Yang kedua, asyadda tathbita. Mengamalkan nasihat-nasihat agama ni dapat mengukuhkan, meneguhkan keimanan yang ada di dalam diri kita. Maka tadi disebut para ulama, iman itu tidak kukuh dalam diri kita dengan sekadar banyak mendengar nasihat, tetapi ia akan menjadi kukuh apabila kita mengamalkan nasihat itu, ya. Apalah arti sekadar mendengar nasihat kalau tak diamalkan? Yang ketiga, ganjaran orang-orang yang mengamalkan nasihat agama ni akan mendapatkan ajran azima, ganjaran yang amat besar daripada Allah, iaitulah syurganya. Dan yang keempat, wala hadainahum siratan mustaqima. Allah pasti akan pimpin dia menuju jalan yang lurus, iaitulah agama Allah Ta'ala ni. Allah akan beri dia hidayah khas supaya sentiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat 69. Pada ayat 69 Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat Allah kepada mereka, iaitulah nabi-nabi, orang-orang siddiqin dan orang-orang syahid serta orang-orang saleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Ayat 69 ni Allah menjelaskan keutamaan mentaati Allah dan Rasulullah, ya. Pada ayat 64 tadi Allah perintahkan supaya taat kepada Rasul secara mutlak. Ayat 69 ni Allah Ta'ala menjelaskan ganjaran apa
yang akan didapatkan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya, Allah mengatakan wa may yuti'illaha war rasul. Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, taat kepada perintah-perintahnya dan meninggalkan segala tegahan-tegahannya. Ya, perintah Allah dan Rasul, tegahan Allah dan Rasul. Dia taat, ya. Kalau perintah dia lakukan, tegahan dia tinggalkan. Faulaika, maka mereka itu ma'al ladina an'amallahu alaihim, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan Allah nikmat. Jadi ayat 69 surah An-Nisa ni adalah tafsiran kepada ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, tunjukilah kami Allah kepada jalan yang lurus, iaitulah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapakah orang-orang yang telah Allah Ta'ala beri nikmat? Maka Allah jelaskan pada ayat 69 ni, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi ni yang disebut dengan tafsirul ayah bil ayah. Ayat Quran ditafsirkan sendiri oleh ayat Quran, ya. Maka mereka akan bersama-sama orang-orang yang telah diberi Allah nikmat kepada mereka, iaitulah kalangan Nabi, Siddiqin, Syuhada dan Salihin. Ya, apakah maksud bersama-sama dekat sini? Apakah mereka berada di tempat yang sama, pada kedudukan yang sama? Gini kata para ulama, laisal muradu bikauni man ata'a Allah wa ata'a ar-rasul ma'an nabiyyin was-siddiqin kaunul kull fi darajatin wahid. Kata para ulama, maksud bersama-sama pada ayat ni, ya, maksud bersama-sama pada ayat ni orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul itu bersama-sama para nabi, siddiqin dan syuhada dan salihin. Ini maksudnya bukan berarti mereka berada pada satu darjat yang sama, ya. Kenapa? Kerana kalau dikatakan mereka berada pada darjat yang sama, maka sama saja kita menyamakan kedudukan mereka dengan para nabi. Tentu tidak sama, ya. So apa maksud mereka bersama-sama di dalam syurga ni? Ni kata para ulama, bihaitsu yatamakkanu kullu wahidin minhum min ru'yatil akhar. Ya, nanti di dalam syurga mereka mungkin atau memungkinkan bagi mereka dapat melihat yang lain. Maksudnya, kalau mereka ingin melihat Rasulullah, mereka boleh nampak. Nak tengok Siddiqin, mereka boleh nampak. Nak tengok syuhada, mereka boleh nampak. Ya, bukan berarti mereka berada pada level yang sama, tetapi mereka dapat saling melihat. Wa in ba'udal makan, walaupun seandainya tempat mereka berjauhan, ya. Kenapa? Li'annal hijab idza zala syahida ba'duhum ba'dha. Kerana hijab sudah diangkat. Hijab penutup tu sudah ditiadakan antara mereka. Hijab, kalau penutup ni dah diangkat, dah ditiadakan, maka sebahagian dapat tengok sebahagian yang lain. Bahkan wa idza aradu ziyarah wat talaqi qadarau alaih. Bahkan kalau mereka nak ziarah pergi jumpa Nabi dalam syurga, nak ziarah pergi jumpa siddiqin dalam syurga, nak ziarah pergi jumpa syuhada dalam syurga, nak ziarah pergi jumpa salihin dalam syurga, boleh tak? Boleh. Fahadahul muradu min hadhil ma'iyah, maka ini maksud bersama-sama. Jadi maksud bersama-sama dalam ayat ini bukan berarti mereka duduk di tempat yang sama, di level yang sama. Itu tak mungkin. Kenapa? Level para nabi tetap paling atas, ya, siddiqin di bawahnya, syuhada baru di bawahnya, salihin di bawahnya. So apa maksud bersama-sama? Pertama tadi, memungkinkan dapat saling melihat, kerana hijab di antara mereka telah diangkat, tak ada penutup lagi. Yang kedua, kalau mereka nak ziarah, boleh. Nak pergi jumpa, boleh. Masya Allah, ya. Walaupun mereka berjauhan, boleh, ya. Maka inilah keutamaan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Nanti mereka di dalam syurga bersama-sama dengan makna yang tadi, orang-orang yang telah diberi Allah Ta'ala nikmat. Siapa orang-orang yang telah dikurniakan Allah Ta'ala nikmat tu? Kalangan Nabi, ya. Kemudian siddiqin, orang-orang yang benar keimanannya.
wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Susunan ini dari yang kedudukan paling tinggi kepada kedudukan paling rendah. Dari kedudukan paling tinggi itu Nabi, kemudian Siddiqin, kemudian syuhada, kemudian salihin. Ini urutan dia. Jadi urutan yang paling mulia kepada urutan yang semakin rendah, ya. Yang menarik pada ayat ini, Allah Ta'ala mendahulukan kata Siddiqin berbanding syuhada. Ya, so maknanya kedudukan Siddiqin di sisi Allah Ta'ala itu lebih tinggi berbanding syuhada. Orang-orang siddiqin yang benar keimanannya, bersungguh-sungguh dalam keimanannya, itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang mati syahid. Kenapa macam tu? Saya suka dengan perkataan para ulama. Kata para ulama kita macam ni, qaddama as-siddiq ala syahid. Pada ayat ni Allah Ta'ala mendahulukan siddiqin baru syuhada, orang-orang mati syahid. Li'annal hayata fi sabilillah as'ab minal mauti fi sabilih. Alasannya kenapa siddiqin lebih dahulu Allah Ta'ala sebut berbanding syuhada, seolah Allah Ta'ala ingin mengatakan bahawa kedudukan siddiqin lebih tinggi berbanding syuhada. Kenapa? Kerana hidup di jalan Allah itu lebih sukar berbanding mati di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Hidup di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu lebih suka berbanding mati di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hidup tetap istiqamah di jalan Allah itu lebih sukar berbanding meninggal di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah kedudukan siddiqin lebih tinggi, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan. Tidak ada rakan sahabat terbaik melainkan kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Macam mana supaya kita sampai ke tahap itu? Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Ayat 70, zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Yang demikian itu adalah limpah kurnia dari Allah, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui akan balasan pahalanya, ya. Mungkin sekadar itu saja kuliah kita pada subuh ni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.